Okay, so cikgu akan teruskan hari ini dengan cuba habiskan bab 7 yang kita tidak sempat habiskan dalam sesi PDPC lepas kita. Dan seperti biasa, cikgu akan kemukakan soalan dan seorang pelajar yang paling banyak menjawab soalan dengan tepat akan cikgu beri hadiah di penghujung kelas. Dan satu cabutan bertuah akan dijalankan lagi pada hari ini. So, selamat melibatkan diri, kita sama-sama belajar untuk memaham sambil menghayati jalan cerita untuk bab 7. Okey, di dalam bab 7 ini, pada hari-hari yang lepas, kita sudah belajar tentang Hang Jebat kesiangan di istana, pertarungan Hang Tua Hang Jebat, kemudian Istana Sultan Mansur Shah terbakar dan ramalan Paduka Raja. Ada 4 subtopik kalau cikgu tidak silap yang telah kamu belajar di dalam minggu lepas. Cikgu ada satu soalan penting untuk setiap bab lah. Satu soalan saja setiap bab ya. Untuk episod Hang Jebat kesiangan di istana, mengapa sebenarnya Hang Jebat itu merampas istana daripada Sultan Mansur Shah? Siapa mau jawab? Sebab apa cikgu? Saya cikgu. Okay. Kejap, Rosen sudah duluan. Saya akan dengar semua jawapan. Rosen dululah. Dengan Oke cikgu. Rosen? Bukan Rosen kan yang mau jawab duluan tadi? Pada Rosen? Ya cikgu. Mengapa? Sebab dia mau membalas dendam pasal kematian Hang Tua. Macam dia membela kematian Hang Tua. Okay. Dia merasa, Okay. juga. Itu saja? Ada mau sambung? Sebab dia rasa kematian si Hang Tua rasa sia-sia. Terus dia rasa membalas dendam atas setia kawan juga sama Hang Tua. Okey, terima kasih. Dena, ada mau cakap? Dena, tidak? Okey, kalau tidak, kita terima jawapan Rosen. Jadi memang Hang Tua tu apabila dibunuh oleh Sultan Mansur Shah akibat bermukah dengan dayang istana, ya? Ya. Okey, apabila bermuka dengan dayang istana, Hang Jebat akhirnya menuntut bela kerana Hang Tua telah dihukum bunuh. Okey, itu dalam Hang Jebat kesiangan di istana. Dalam episod pertarungan Hang Tua Hang Jebat, sila nyatakan kepada cikgu satu soalan saja untuk setiap subbab. Bagaimana Hang Tua berjaya membunuh Hang Jebat? Bagaimana Hang Tua berjaya membunuh Hang Jebat? Siapa mau jawab? Bila keris dia terlekat di dinding, cikgu. Jawablah. Jawapan tidak lengkap tu. Saya juga. Okey, Dena. Dia saya si Hang Jebat punya keris kena tutup di dinding. Pas dia terus pergi tikam si Hang Jebat ke belakang. Okey. Ketika keris Hang Jebat melekat di dinding, Hang Tua memanfaatkan peluang itu dengan terus menikam Hang Jebat. Okey, tikaman itulah 2 kali tikaman yang menyebabkan Hang Jebat mati. Okey, untuk episod ini, cikgu ingin tambah satu soalan. Okey, yang lain libatkan diri ya, jangan diam-diam. Ini proses pembelajaran. Apakah kesudahan nasib Hang Jebat? Bagi tahu apa yang terjadi kepada dia selepas dia meninggal dunia? Dia mati, apa yang jadi dengan dia dan keluarga dia? Mayatnya kena buang. Okey, Silif, habiskan. Mayat dibuang, mayat. Anak istri dia dibunuh. Sandra, anak istri Hang Jebat dibunuh. Apa lagi? Okey, thank you Rumah Sandra. dia kena korek. Sakit yang rumah terbalik. Rumah terbalik. Mana ada rumah terbalik? Rumah dia juga kena korek sampai dibuang di ke bawah, laut, kena buang. Okey, ni ada banyak orang mau jawab ni. Ada Zulika, ada Silif, ada siapa lagi ni? Si Rayes ni siapa? Si Rex kayak ini. Ya, ada lagi tiga. Silif, apa jawapan kamu tadi? Cepat, simple je. Mayat si Hang Jebat kena buang di laut. Itu, yakin? Ya. Thank you. Zulika?
Dia dibuang ke laut. Sorry, cikgu Anak tidak dengar. istri dia Zulika tidak jelas. Coba Bang- cakap. Mhm. bangkai dia dibuang ke laut. Mhm. Anak istri dia dibunuh. Kaki tiang rumah dia digali. Kemudian? Itu aja cikgu. Itu saja. Oke, thank you. Rex, thank you. Rex, bukan tadi kamu bersuara? Ah. Mayat si Jebat kena buang di laut. Terus sama dia kena si terbalik yang tiang itu dia tolak tiang apa sama anak istri dia kena bunuh. Alright, beginilah. Ada yang betul, ada yang tidak ada yang betul, ada yang tepat. Jadi kita mau jawaban yang tepat ya, bukan yang betul. Kita mau jawaban yang tepat. So secara tepatnya apa yang berlaku kepada Hang Jebat ialah bangkai, bukan mayat. Bangkai Hang Jebat dibuang ke laut. 1. Anak istri Hang Jebat dibunuh. 2. Ketiga, rumah dia bukan ditebalikkan, tetapi rumah dia tiang rumah dia itu digali dan dibuang ke laut. Itu 3. Okey? Bukan itu rumah ditebalikkan, tapi tiang rumah dia digali dan dibuang ke laut. Okey, itu tujuan dia. Siapa mau jawab apa tujuan dia? Tiada peninggalan daripada Hang Jebat. Okey, Rosen, supaya tidak peninggalan daripada Hang Jebat yang boleh dijadikan ingatan oleh orang lain. Okey, itu dalam episod pertarungan Hang Tuah Hang Jebat. Thank you. Dalam episod Istana Sultan Mansur Shah terbakar. Apa nama istana tu? Maligai hawa nafsu. Okey, Sandra jawab, Silif jawab. Siapa lagi jawab tu? Siapa lagi jawab tu? Anashanya. Mahligai hawa nafsu. Ya, Maligai Sandra. hawa nafsu. Ya, Dena pun ada jawab. Ya, betul, Mahligai hawa nafsu. Istana itu telah terbakar. Okay? Istana itu telah terbakar. Walaupun begitu gahnya istana itu dengan kecantikan, kemewahannya. Sesuai dengan nama adalah hawa nafsu. Mahligai hawa nafsu. Tapi sayangnya istana itu terbakar. Ketika istana itu terbakar, ada 5 orang anak tuan-tuan yang berusaha menyelamatkan harta yang tertinggal di dalam istana. Sebut salah satu. Tun Isap. Mai ulat bulu. Okey, sekejap. Okey, siapa jawab? Okey, alright. Okey, one by one Vanessa, one by one. Vanessa dulu. Vanessa siapa? Okey, soalan cikgu Vanessa begini. Sebut nama dia, apa gelaran dia dan kenapa dia dapat tu gelaran. Oke, Tun Isap. Yes. Gelaran dia Tun Isap berakal. Sebab dia dia masuk itu istana, dia pekis dengan geramnya. Okey, coba kamu memekis sekejap. Vanessa, macam mana itu memekis? Vanessa. Yang kejap cikgu. Ya, memekis. Kihoi. Tujuan dia adalah untuk apa tujuan dia memekis? Siapa mau jawab? Tambah semangat juga. Membagi semangat. Okey, betul Silif. Okey, itu Tun Isap yang diberi gelaran Tun Berakah. Yang kedua, siapa mau jawab? Kedua. Dia rasa geram. Okey, ini Dena. Dena siapa Dena? Tun? Dena? Bukan Dena kan jawab. Muhammad. Okey, kenapa dia apa gelaran? Muhammad. Apa gelaran dan kenapa dia digelar begitu? Cepat. Iya, cikgu dengar tuh, Tun Gelaran Muhammad. dia, dia digelar Tun Muhammad Unta. Yes. Kenapa? Dia masuk sekali, lepas tu dia bawa 2-3 orang. Masuk 2-3 orang tu harta lah cikgu. Okey, terima kasih dia buat 2-3 orang harta 2-3 orang harta dia keluar. Okey, next. Siapa mau jawab lagi? Mary hari ini diam-diam kan Mary? Mai ulat bulu juga. Silif. Okey, Tun Mai. Itu bukan nama sebenar dia, itu nama gelaran dia kan?
Tun Mayudin. Yes, itu nama dia. Tun Mayudin digelar Tun May Ulat Bulu. Karena Takut bulu dia terbakar. jadi apa dia Stay buat? masuk. Jadi dia masuk atau tidak di istana? Tidak juga. Tidak, si Angel geleng-geleng sana. Si Angel lah Tun May Ulat Bulu. Dia tidak masuk karena dia takut bulu roma pada badan dia hangus, terkena api, terbakar. Itu yang ketiga. Keempat, siapa lagi? Angel takkan tidak mau jawab. Tun Ibrahim Cigo. Oke, Sandra, Tun Ibrahim. Oke, betul. Gelarannya? Gelaran dia Tun Ibrahim Pusing Langit Berkeliling. Oke, kenapa? Sebab dia takut masuk ke dalam istana, jadi dia hanya berjalan keliling istana aja. Betul. Tahniah, Sandra. Yang terakhir, yang kelima, siapa? Fedelina, diam-diam ke hal ini, Fedelina. Mary? Hang Isa juga. Isa, Oke, Fedelina akhirnya muncul bersama Mary. Hang Isa, oke. Apa gelaran dia? Gelaran dia Hang Isa Pantas sebab Mhm. dia masuk 2-3 kali kan lepas tu dia keluar. Alright, thank you Fedelina, jawapan yang sangat betul. So itu 5 anak tuan-tuan yang berusaha masuk ke istana coba menyelamatkan harta raja. Jadi harta raja diselamatkan, hanya sedikit sahaja yang terbakar. Sekarang kita beralih ke ramalan Bendahara Paduka Raja. Siapa nama 5 orang anak bendahara Sri Naradi Raja? 1. Tun Tahir. Tun Tahir, Silif. Oke, Tun 2. Mutahir. Tun Mutahir. Tun Mutahir. Siapa jawab Tun Mutahir nih? Silif. Silif, siapa jawab Tun Tahir? saya Tidak Cigo. tahu. Saya tuh siapa? Mary. Mary. Oke, Mary. Oke. Tun Tahir, Tun Mutahir, lagi, come on. Tun Abdullah. Abdullah. Oke, Vanessa Tun muncul, Abdullah. Sandra Tun muncul. Bongsu. Tun Bongsu. Oke, Sandra lagi. Siapa lagi? Tun Bongsu. Tun Sada. Tun Tun Sada. Sada. Oke, betul. Tun Sada. Oke, semua sudah kamu sebut. Jadi anak dia ada 5, Tun Tahir, Tun Mutahir, Tun Abdullah, Tun Bongsu, Tun Sada. Oke, mereka ini tinggal bersama-sama dengan Bendahara Paduka Raja sebab Sri Naradi Raja, ayah mereka adalah ipar kepada Bendahara Paduka Raja, telah mewasiatkan Paduka Raja Tun Perak agar menjaga anak dia lah sebab dia sudah mau mati. Oke, selain anak itu yang diwasiatkan, Sri Naradi Raja turut menyerahkan apa kepada Bendahara Paduka Raja? 5 buah candu peti. Oke, 5 buah candu peti yang berisi apa itu, Vanessa? Berisi apa? Berisi dadah, ganja, Talil emas. tahlil Emas Cigo. talil emas yang berisi emas. Ya, Rex, yang berisi emas. 5 buah candu peti yang berisi emas. Oke. Pada suatu hari, Tun Perak melihat ada cahaya dari langit turun menyinari cahaya menyinari kepala Tun Mutahir. Oke, pada waktu malam, pada waktu ingin sembahyang subuh. Lalu Tun Perak meramalkan sesuatu. Apakah ramalan Tun Perak? Tun Mutahir akan jadi orang besar, melebihi kebesaran. Lebih dari dia. Oke, terima kasih. Oke. Tun Perak meramalkan Tun Mutahir akan menjadi orang besar yang melebihi kebesarannya. Oke, ketika Tun Perak itu didatangi oleh Tun Tahir dan Tun Mutahir, apa tujuan Tun Tahir pergi jumpa Tun Perak? Tun Tahir dan Tun Mutahir jumpa Tun Perak. Minta modal untuk berniaga. Betul, Mary. Dia orang mau mulakan perniagaan itu. Mary sudah jawab, Dena pun sudah jawab. Jawaban Mary sudah komplit. Thank you. Tujuan Tun Tahir dan Tun Mutahir jumpa dengan Tun Perak adalah untuk meminta modal untuk berniaga. Sebab diorang tahu ayah diorang Sri Naradi Raja ada wasiatkan 5 candu peti emas. Jadi diorang klaim 1 peti seorang. Cuma Tun Perak tidak mau beri. Kenapa? Cuma dia pinjamkan larang. Apa alasan Tun Perak tidak mau beri peti emas tu kepada Tun Tahir dan Tun Mutahir, sedangkan Tun Tahir dan Tun Mutahir berhak dengan
peti candu emas itu? Oke, jawaban. Sebab si Tun Perak bilang si Serina Radiraja begitu emas untuk bendahara, bukan untuk anak-anak dia bilang. Dia bilang begitu. Iya, serasa. Thank you. Sebab itu satu sebab. Tun Perak bilang, itu harta saya, bukan harta kamu. Ya, satu sebab. Kalau yang tersuratnya memang begitulah dalam buku. Tapi pada pandangan kamu, ini kebat, pada pandangan kamu, kenapa Tun Perak buat begitu? Kenapa? Dia mau Tun Tahir dengan Tun Mutahir tuh berdikari. Pandai Fedelina, dia mau Tun Tahir dan Tun Mutahir berdikari untuk cari harta sendiri. Kan begitu kan? Betulkah Fedelina? Itu pendapat kamu begitu kah artinya? Ya. Oke, betul. Terima kasih. Jadi dia pun pinjamkan 10 tahil kepada Tun Tahir, 10 tahil kepada Tun Mutahir. Kemudian apabila Tun Tahir dan Tun Mutahir sudah beroleh keuntungan dari perniagaan mereka, mereka datang jumpa Tun Perak, kembalikan 10 tahil emas itu. Cuma Tun Perak bilang, buat apa kamu pulangkan itu emas kepada saya? Ambillah emas itu. Dan ini satu candu peti saya berikan kepada kamu Tun Tahir dan kepada kamu Tun Mutahir. Baru dia serahkan harta yang banyak itu kepada Tun Tahir dan Tun Mutahir. Kamu rasa kenapa? Kenapa pada waktu itu baru dia serahkan satu candu peti emas itu kepada Tun Tahir dan Tun Mutahir? Siapa mau jawab? Dia nampak dulu usaha si Tun Tahir sama Tun Mutahir pandai berdikari untuk cari duit sendiri. Ya. Oke. Itu Mary, thank you. Ya. Fadel? Sebab dia rasa si Tun Mutahir dengan si Tun Tahir ini pandai sudah menguruskan harta. Jadi dia bagilah tuh emas. Oke. So kedua-duanya betul. Seperti yang Fedelina dan Mary cakap. So kita boleh ambil jawaban Mary dulu sebab dia mau tengok dulu Tun Tahir dan Tun Mutahir itu pandai mengurus harta. Kemudian kita sambung dengan Fedelina, sudah terbukti Tun Tahir dan Tun Mutahir boleh mencari harta sendiri, boleh berdikari cari harta sendiri, boleh urus harta yang 10 tahil dan kembangkan keuntungan, barulah dia serahkan yang satu candu peti itu untuk ditadbir sendiri oleh Tun Tahir dan Tun Mutahir. Oke, itu kita punya flashback tentang peristiwa lepas. So masih ingat tanya anak-anak, so hari ini kita akan teruskan dengan episode yang selanjutnya. Akibat tiada menyembah Melaka. Cikgu dapat rakam juga? I think so. We'll see about that later lah. Kamu ada backup kah? Ada. Oke, thank you Mary. Kita teruskan sajalah Mary. Oke. So ini akibat tidak menyembah Melaka. Pada zaman dahulu kala, setiap kawasan tanah jajahan di bawah Melaka itu perlu menyembah raja. Tetapi pada zaman itu ada beberapa negeri yang enggan menyembah Raja Melaka, iaitu salah satunya ialah Raja Kampar. Okey, nama Raja Kampar itu ialah Maharaja Jaya dan dia enggan sembah Melaka. Bila ini berlaku, maka Sultan Mansur Shah telah menyuruh penghulu bendaharinya, iaitu Sri Naradiraja untuk menyerang Kampar. Okey, soalan cikgu. Siapa nama Sri Naradiraja? Siapa Sri Naradiraja? Tun Tahir. Betul. Siapa ini? Fedelina kah? Siapa yang jawab tu? Fedelina? Hello? Siapa yang jawab Tun Tahir tu? Cikgu tidak nampak ni. Oh, Vanessa. Okay, thank you. Ya, betul lah, Tun Tahir. Jadi Tun Tahir ataupun Sri Naradiraja telah pergi ke Kampar untuk bertemu dengan Raja Kampar, menegur Raja Kampar supaya pergi menyembah Melaka. Tapi Raja Kampar ni enggan kan? Jadi Raja Kampar telah menyuruh dia punya mangku bumi, iaitu Tun Demang, untuk berperang dengan Sri Naradiraja.
Okey, bersama-sama Sri Naradiraja ini ada beberapa orang pembesar lain, iaitu siapa mau cakap siapa? Ada 4 orang besar. Salah Sang satu Setia, lagi. Ini siapa? Silif? Silif, Okey, ya. siapa lagi? Sang Naya, Mhm. Sang Guna, Mhm. sama semua hulu balang. Okey, betul. So ada 4 orang besar yang menyertai Sri Naradiraja selain segala hulu balang, iaitu Sang Setia, Sang Naya, Sang Guna dan juga Koja Baba. Okey, Koja Baba ni telah berjaya membunuh Tun Demang. Okey, cikgu kasih pendek saja cerita. Dia berjaya bunuh Tun Demang dan apabila balik ke Melaka, Koja Baba ini telah dianugerahkan gelaran Akhtiar Muluk. Ini yang hari tu Mary ada bagi tahu dengan kamu dalam grup, ada kesalahan. Bukan Akbar Muluk. Cikgu tersilap tulis Akbar Muluk. So betulkan kalau ada yang masih tulis Akbar Muluk dalam nota, dia bukan Akbar Muluk tetapi Akhtiar Muluk. Thank you Mary. So Koja Baba berjaya bunuh Tun Demang, lalu apabila balik ke Melaka dia dianugerahkan gelaran Akhtiar Muluk oleh Sultan Mansur Shah. Manakala Sri Naradiraja Tun Tahir, dia berjaya bunuh Maharaja Kampar. Dia berjaya bunuh Raja Kampar. Nina Maharaja Jaya. Okay. Lalu dia dianugerahkan Kampar. Okay, ini senang kan? Boleh ikutkan? Boleh. Okay. So, cuba seorang kasih rumus ini cerita. Peristiwa akibat tiada menyembah Melaka. Rumus balik. Apa yang berlaku di Kampar? Hurry up. Anyone? Jadi dalam ni bab dia kasih cerita di ni sabab dia kasih cerita masa ada satu kerajaan yang tidak mau menyembah Melaka iaitu Kampar. Jadi Sultan dia hantar Sri Naradiraja untuk menyerang Kampar, iaitu Sri Naradiraja sana ialah si Tun Tahir. Lepas tu yang pertama sekali si Tun Demang yang dibunuh iaitu oleh Koja Baba. Dan lepas tu si Koja Baba pun digelar Akhtiar Muluk setelah dibawa balik ke Melaka. Betul kata cikgu? Betul. Selepas dia balik ke Melaka, selepas menang dengan Kampar ni, Koja balik ke Melaka bersama Sri Naradiraja menghadap Sultan, lalu Sultan anugerahkan gelaran Akhtiar Muluk. Betul. Ya, lepas tu si Sri Naradiraja pun membunuh Maharaja Kampar dan Sri Naradiraja dianugerahkan Kampar. Okey. Terima kasih Mary. Saya rasa kamu boleh faham ya. Okey, so kita teruskan. Ada kuasa lain yang juga enggan menyembah Melaka selain Kampar, iaitu Siak. Okey, Raja Siak ialah Maharaja Parameswara. Maharaja Parameswara. Dia ni pun enggan sembah Melaka. So kali ini Sultan Mansur Shah menyuruh Sri Udana. Bukan lagi Sri Naradiraja ya. Kalau Kampar tadi Sri Naradiraja. Tapi untuk Siak, Sultan Mansur Shah suruh Sri Udana untuk mengepelai angkatan perang menyerang Siak. Okey, di Siak, dia punya mangku bumi ialah Tun Jana Pakibul. Jangan kamu keliru dengan Tun Jana Putra ya. Menteri Tun Jana Putra. Jangan kamu terkeliru. Menteri Jana Putra, Tun Telanai kah? Jangan kamu keliru. Tun Jana Pakibul ini adalah mangku bumi Siak yang mengepelai angkatan perang Siak melawan ini bukan lawan Tun Jana Pakibul lah. Cikgu betulkan dulu. Untuk melawan siapa di sini sepatutnya? Siapa? Melaka. Melaka ataupun Sri Udana gitu. Okay, terima kasih Mary. Sepatutnya dia melawan Sri Udana atau Melaka. Takkanlah dia lawan diri dia sendiri kan. Okey, jadi ingat Tun Jana Pakibul ialah mangku bumi Siak. Kalau tadi di bab episod sebelumnya di Kampar kamu punya mangku bumi ialah Tun Demang.
Okay, so di Siak Mangkubumi dia Tun Jana Pakibul. So apa yang berlaku? Si Akhtiar Muluk ni tadi siapa? Siapa mau jawab? Siapa ni Akhtiar Muluk? Siapa Akhtiar Muluk? Jawab. Koja Baba. Itu Vanessa kah? Kah Silif? Zulika cikgu. Zulika, okey. Koja Baba, tahniah Zulika. Betul, itu ialah Koja Baba yang telah dianugerahkan gelaran Akhtiar Muluk selepas dia berjaya bunuh. Bunuh siapa tadi? Tun Demang. Tun Demang. Itu Silif kah? Ya cikgu. Okay, thank you. Ya, selepas dia berjaya bunuh Tun Demang Mangkubumi Kampar. So Akhtiar Muluk hebat. Apa yang dia bunuh kali ini? Kalau tadi di Kampar dia bunuh Mangkubumi, tapi ketika di Siak dia berjaya bunuh Maharaja Parameswara. Ni raja. Dia panah, piu, mati. So napatai na siya ini raja Raja Siak. Maharaja Parameswara dibunuh oleh Akhtiar Muluk. Okey, apabila sudah mangkat raja diorang, jadi of course lah itu rakyat di Siak pun berpecah. Kamu dah nampak tu di sana bagaimana rakyat di Siak berpecah selepas raja diorang meninggal. Okey, mati dibunuh. Sebab adalah menjadi aturan sesebuah negeri itu akan dianggap kalah apabila raja dia mati. Siapa punya ni? Saya rasa ini isi untuk Rosen ni. Aturan dan undang-undang negeri kah? Mana Rosen? Rosen ada kan? Rosen? Okay. Checklistnya, gue rasa kamu punya isi itu untuk pembangunan negara, untuk tajuk kamu. Okay. So, cikgu continue. Ada watak seterusnya Megat Kudu. Megat Kudu ni adalah putra kepada ni Raja Siak, Maharaja Parameswara. Okay, Megat Kudu ialah anak lelaki kepada Maharaja Parameswara. Apabila ayah dia ini mati dibunuh oleh Akhtiar Muluk, maka Megat Kudu pun dibawa ke Melaka bersama Tun Jana Pakibul, Mangkubumi Siak ni. Okay, dibawa balik ke Melaka oleh Sri Udana. Sri Udana pun bawa putra Siak iaitu Megat Kudu bersama Mangkubuminya Tun Jana Pakibul ke Melaka untuk menghadap Sultan Mansur Shah. So Sultan Mansur Shah ni dia ada seorang putri bernama Raja Mahadewi. Dia kasih kahwin dengan Megat Kudu. Kemudian Megat Kudu ini Sultan Mansur Shah hantar balik pergi Siak, negeri asal dia, hantar balik pergi Siak, dia kasih raja di Siak bergelar Sultan Ibrahim. Okay, so dia punya menantu, dia hantar balik pergi negeri asal dia di Siak, kasih raja dia di sana. Selepas kasih kahwin dengan putri dia, Raja Mahadewi, dan digelar Sultan Ibrahim. Hasil perkahwinan Sultan Ibrahim dengan Raja Mahadewi, anak Sultan Mansur Shah, mereka dapat seorang putra bernama Raja Abdullah. Okey, boleh ikut? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Kamu pernah dengar nama cikgu. Okey, good. Kamu pernah dengar nama Raja Abdullah sebelum ni? Familiar ke tidak? Macam familiar cikgu. Macam familiar kan? Ya, Memang familiar. Soalan cikgu, siapa tu Raja Abdullah? Cepat. Sultan. Tidak ingat cikgu. Sultan. Sultan Mansur ke cikgu? Mansuran juga. Intan, tahniah Intan, akhirnya kamu muncul. Iya, Raja Lalu saya jawab tidak sempat cikgu. Kenapa? Intan, dia begini, kalau kamu mau jawab tidak sempat pun, cikgu akan bagi peluang. Selepas, don't worry. Katakan kamu masa tu menjawab serentak dengan Silif kan? Katakan. Tapi oleh sebab Silif terdahulu satu saat. Jadi Silif akan jawab dulu, kemudian cikgu akan dengar jawaban kamu. Kamu jawab saja, cikgu akan tetap ambil kira. Lalu saya on terpaksa kasih mati balik. Tidak apa. Kalau jadi begitu, kamu cakap, cikgu boleh saya jawab? Okey, cikgu akan bagi ruang lah. Okey ya? Okey, semua berpeluang untuk menjawab. Tidak semestinya setelah kawan jawab, peluang kamu tertutup. Kalau kamu rasa kamu mau jawab, jawab sajalah. Okey, jawapan Intan betul. Raja Abdullah ni sebenarnya nama sebenar Sultan Mansur Shah. So, tidak tahu kenapa Sultan Ibrahim ni ambil balik nama Raja Abdullah. Mungkin dia sangat
hormat dengan mentua dia, lalu dia namakan Raja Abdullah, ataupun mungkin itu hanya satu kebetulan. Oke, so ini peristiwa yang berlaku di Siak. Cikgu mau salah seorang daripada kamu rumuskan balik cerita nih. Rumuskan balik peristiwa yang berlaku di Siak. Bah, siapa? Tengok itu slide, rumus, cerita balik. Senang saja tuh. Halo. Mana sudah kamu orang? Apa nih? Kenapa tidak orang mau bercakap merumus nih? Mau bagi peluang Cikgu. Masalahnya kalau bagi peluang kan semua krik-krik. Kita punya masa terbuang. Mbak Dena, mana? Bagus banget si Mary ini sebenarnya. Tapi kan masalahnya kan masa kita terbuang. Sandra. Cikgu tangkap sajalah. Sandra. Mana si Sandra? Esther. Esther wujud kah? Wujud. Oke, rumuskan Esther. Maharaja Parameswara yang pemerintah Siak tuh kan, dia tidak menyembah Malaka. So, Sultan Mansur Shah dia menitahkan si Sri Udana untuk memimpin angkatan perang bersama dengan orang Jayapikana. Lepas itu Maharaja Parameswara dia menitahkan Mangkabumi dia si Tun Janapakibul untuk menyiapkan pertahanan gitu tuh berlengkap. Sebaiknya muluk melihat bila si Akhtiar Muluk nampak si Parameswara ini kan dia memanah dada si Parameswara jadi mati. Dapat tay. Anak si Maharaja Parameswara tuh si Megat Kudu sama Tun Janapakibul kena bawa pi Malaka. Terus tuh Megat Kudu dia kena kawin dengan Raja Mahadewi putri si Sultan Mansur Shah. Terus dia kena jadi raja di Siak dengan gelaran Sultan Ibrahim. Iya. Ya. Oke. Terus dia ada anak nama Raja Kudu. Oke, thank you Esther. Oke, ada satu soalan cikgu sini. Itu Tun Janapakibul, apa yang berlaku dengan dia? Apa kesudahan nasib Tun Janapakibul? Dia jadi mangku bumi. Dia jadi mangku bumi di mana? Siak. Vanessa kan nih? Ya. Oke, thank you, betul. Tun Janapakibul dilantik semula sebagai mangku bumi di Siak. Oke, thank you. So kita pergi next episode, yaitu ditolak bumi Melaka. Oke, siapa yang kena tolak bumi Melaka? Jawab. Raja Muhammad. Sandra, is that you? Sandra kah tuh? Vanessa Cikgu. Oh, Vanessa. Mary, cikgu tidak nampak nih ya. So kalau cikgu salah sebut nama, betul lah tuh kamu kena betulkan cikgu ya. Vanessa. Oke. Kenapa Raja Muhammad ditolak bumi Melaka? Dia buat benda yang jahat. Apa benda jahat dia buat tuh Mary? Malang waat juga. Sekejap. Mary, saya dengar tadi suara Rosen ada, macam suara Intan pun ada. Mary, habiskan kamu punya jawaban. Apa benda jahat yang dia buat? Raja Muhammad dia bunuh Tun Besar. Oke, thank you. Intan, munculkan diri Intan. Intan? Ya, Cikgu. Kamu mau jawab kah tuh tadi? Tidak, saya menjawab, Cikgu. Oh, tidak mau jawab, Bah. Tidak mau. Rosen, silakan. Apa kamu mau jawab? Waat dia juga sama jawab. Waat? Apa waat dia, Rosen? Dia mau buat jahat sama dia punya orang bawahan kan Cikgu.
Oh, Sudah melanggar. siapa orang bawahan dia? Itu ayam. Kirim salam ayam. Malah Pak Cigo ini ayam nih. Kirim Ayam salam tuh. sebelah bercakap, ayam sebelah bercakap. Betul lah tuh. Oke, so ya. Tun besar Cigo. Oke, apa yang Raja Muhammad buat dengan tun besar? Siapa itu tun besar? Anak Tun Perak. Anak Tun Oke, betul. Saya dengar suara Sandra juga tuh kan? Betul kah? Ya betul betul. Ya, Sandra itu. Sandra itu. Oke, terima kasih. So, kita jalan dulu. So, betul Raja Muhammad yang ditolak dari bumi Melaka. Apabila Raja Muhammad nih, sebenarnya Raja Muhammad nih anak siapa? Anak? Tun Perak. Raja Muhammad anak Tun Perak? Saya ingat Tun besar Cigo tadi. Cikgu Saya sebut bingung. Raja Muhammad anak kepada Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah. siapa yang jawab tuh? Silif, lagi siapa? Pilih Rosen. Rosen, lagi siapa? Sandra kamu? Oke. Raja Muhammad anak Sultan Mansur Shah. Sebenarnya Sultan Mansur Shah sangat berkenan dengan Raja Muhammad dan dia ingin rajakan Raja Muhammad ini di Melaka. Itu niat Sultan Mansur Shah. Kalau saya sudah mangkat nanti, Raja Muhammad lah yang akan ganti saya sebagai pemerintah di Melaka. Tetapi apa yang berlaku? Pada satu hari Raja Muhammad pergilah ke kampung bendahara sambil apa dia naik? Dia naik apa? Raja Muhammad pergi kampung Tun Perak naik apa? Gajah. Siapakah? Siapakah yang jawab gajah? Rosen juga. Oke, betul kah? Raja Muhammad pergi Melaka naik gajah. Kuda Cigo. Naik kuda. Siapa tuh? Silif kah? Ya Cigo. Betul lah, dia naik kuda, dia bukan naik gajah. Kuda dia ada nama? Kuda dia ada nama kah? Tiada, Mio, saya jawab sendirilah, tiada nama. Jadi itu Raja Muhammad naik kuda pergi jalan-jalan di kampung Tun Perak, Bendahara. Jadi di kawasan Tun Perak itu, anak Tun Perak dan dia punya kawan-kawan sedang bermain sepak raga. Nampak tuh sepak raga? Sepak raga, sekarang dipanggil sepak takraw. Lalu tanpa semena-mana, ini bola sepak raga nih yang ditendang oleh Tun Besar anak Tun Perak. Sepak raga yang ditendang oleh Tun Besar ini telah mengenai destar siganya, destar Raja Muhammad sehingga menyebabkan destar ini terjatuh. Jadi apabila destar ini terjatuh, maka murkalah Raja Muhammad lalu terus membunuh Tun Besar. Kejam kah tak kejam? Kejam Cigo. Kejam kan Intan? Minta puji. Ya, sebab Tun Besar ini bukan sengaja menjatuhkan destarnya kan, tetapi terkena nih bola sepak raga, satu kebetulan. Jadi dibunuh. So di sini kamu nampak ada permainan tradisional sepak raga. So apa yang berlaku apabila Tun Besar ini dibunuh oleh Raja Muhammad? Apabila Tun Besar anak Tun Perak dibunuh oleh Raja Muhammad, maka pengikut-pengikut BPR Bendahara Paduka Raja ini pun naik pergi ambil diorang punya senjata. Diorang ambil senjata diorang. Diorang mau balas dendam dengan Raja Muhammad. Jadi Bendahara Paduka Raja, Tun Perak bilang, apa kamu mau buat nih? Dia bilang. Lepas itu pengikut dia bilang, kami mau balas perbuatan Raja Muhammad. Dia sudah bunuh Tun Besar. Lalu Tun Perak, dia tidak mahu menderhaka kepada Raja. Biarpun anaknya itu sendiri telah mati dibunuh oleh Raja Muhammad. Lalu dia halang rakyat pengikut dia bilang, jangan kamu balas perbuatan Raja Muhammad. Kamu mau derhaka kah? Oke, itu kamu boleh lihat pada muka surat jauh sudah cikgu nih. Muka surat 153 B155.
Oke, tengok sana. Bendahara Paduka Raja pun cakap, hei, hei, hendak derhaka kah ke bukit? Hendak derhaka kah ke bukit? Nyah, nyah, kamu semua. Nyah, nyah. Kerana istiadat hamba Melayu tidak pernah derhaka. Tetapi akan anak raja seorang itu, janganlah kita pertuan. Okey, siapa tahu apa erti ayat ni? Kerana istiadat hamba Melayu tiada pernah derhaka, satu. Tetapi akan anak raja seorang ini, janganlah kita pertuan. Okey, cuba tafsir dua ayat tu apa maksudnya. Siapa mau cuba? Anyone? Maksudnya Cigo, Rosen ni kan? maksudnya Cigo, Rosen, ya. ya Cigo. Maksudnya yang pertama dia bilang satu satu tidak ikut urutan ya Cigo. Okey. Kalian Rosen putus-putus. Yang satu tuh dia bilang janganlah kita macam bertuan, kan maksud kita jangan ikut ya untuk jadi ya Cigo. Jangan Jelas ikut. saja. Putus-putus suara kamu, Rosen. Rosen, suara kamu putus-putus. Halo. Rosen, suara kamu putus-putus. Surulan dulu lah Cigo. Kejap, saya apa bagus dulu. Okay, anyone? Apa erti tu? Apa erti ni? Kerana istiadat hamba Melayu tiada pernah derhaka. Itu dulu, apa erti tu? Kita sebagai orang Melayu tidak boleh menderhaka kepada raja. Okey, betul. Adalah menjadi adat orang Melayu tidak pernah menderhaka. Itu betul. Yang kedua, tetapi akan anak raja seorang ini, janganlah kita pertuan. Itu apa erti? Dan bagi raja. Alright, siapa mau cuba tu? Ada dua orang. Rosen adalah juga. Okey, Rosen. Mary tuh Cigo juga. Bajan kau tolak dua-dua akan bercakap nih. Cakap je. Jangan kasih jadi dia tuan Cigo. Jangan kasih jadi Pada dia dorang. jangan kasih jadi dia tuan. Boleh kasih jelas Ya, ke tu? Tuan yang macam mana? Macam jangan kita jadi macam kan dia raja Cigo. Jadi dia jangan kasih bagi dia sebagai raja dorang. Macam Okey. gitu lah tuh. Thank you. Sandra? Mary lagi. Mary? Kalau apa yang saya paham, dia orang bilang tetapi akan anak raja seorang itu janganlah kita pertuan. Jadi jangan kita berajakan Raja Muhammad. Jangan kita kasih jadi si Raja Muhammad Sultan Melaka dan seterusnya. Alright, betul. Itu yang paling tepat lah. Itu yang paling tepat. Cikgu pernah cakap, perkataan pertuan itu ialah raja. Cikgu pernah cakap nih pada bab sebelumnya. Jadi bila ayat ini, tetapi akan anak raja seorang ini, janganlah kita pertuan. Artinya di sana, Tun Perak tidak mahu mempunyai Raja Muhammad sebagai raja. Atau dalam ayat mudah, dia tidak mahu Raja Muhammad jadi raja di Melaka. Okey, jelas? Dia tidak mahu. Jelas? Jelas Cikgu. Okey, soalan cikgu. Kenapa? Kenapa BPR tidak mahu berajakan Raja Muhammad atas peristiwa bila Raja Muhammad itu bunuh anak dia Tun Perak? Kenapa? Fikir jauh ke depan. Kebat. Okey. Kenapa? Kalau Raja Muhammad tu jadi raja di Melaka, apa yang akan berlaku kepada Melaka? Itu sebab Binasa Cikgu. Binasa. Siapa yang ni? Siapakah? Siapa jawab ni? Rosen Cikgu. Okey, ada jawapan lain? Satu, Melaka akan binasa. Kenapa Melaka binasa? Sebab raja dia yang tidak tanpa selidik terus membunuh dia punya rakyat. Apalagi kalau rakyat dia yang lain. Ini Rosen Mungkin tidak akan kan? lebih teruk dari itu. Okey, thank you. Itu kesimpulannya juga. Oke. Okey, thank Sorry. you. Okey, ada lagi jawapan lain? Sebab pertama, kalau Raja Muhammad jadi pemerintah Melaka, Melaka akan hancur kerana Raja Muhammad ini seorang raja yang bertindak mengikut perasaan. Okey, bertindak melulu, suka-suka saja jatuhkan hukuman. Okey, itu Rosen punya jawapan satu.
Apalagi yang akan berlaku? Kalau Raja Muhammad tu jadi raja, dirajakan juga walaupun sudah tahu Raja Muhammad tu telah menjatuhkan hukuman bunuh kepada Tun Perak sesuka hati dia. Anak Intan Tun Perak. juga. Oke, Intan, sila. Dia nanti akan jadi raja yang kejam. Alright. Jadi apa nasib rakyat? Betul? Nasib rakyat dia akan menyusahkan rakyat dia cikgu. Kesian rakyat dia. So, apabila rakyat teraniaya, apa yang rakyat akan buat? Raja itu akan kehilangan dia punya anak. Apa rakyat akan buat kalau raja dia berlaku zalim? Dia memberontak. Yes. Memberontak. Siapa cakap memberontak tu? Intan lagi? Selena. Silif lagi? Dena. Dena. 3 saja? Okey. So akan berlaku pemberontakan dari kalangan rakyat. Bila raja itu sudah berlaku zalim, dia sudah bunuh rakyat, dirajakan juga. Of course rakyat akan rasa tidak puas hati. Mungkin juga bendahara paduka raja pun akan rasa tidak berpuas hati sebab raja yang dijadikan Sultan Melaka adalah raja yang bertindak mengikut perasaan. Okey, so kita teruskan. Oleh sebab itu, Sultan Mansur Shah kemudian, okey ini salah, ini bukan SMS, juga lupa betulkan. Ini RM. Siapa tu RM? Raja Muhammad. Ya, betul. Raja Muhammad. Itu suara Sandra dan suara siapa? Dena. Okey, Raja Muhammad kemudiannya dirajakan di Pahang oleh Sri Bijadiraja. Sultan Mansur Shah pun bilang, tak guna punya anak. Dia bilang, kau sudah ditolak oleh bumi Melaka. Pergilah kau di Pahang, kau jadi raja di sana. Dia bilang. So, Sri Bijadiraja merajakan Raja Muhammad di Pahang bergelar Sultan Muhammad Shah. Okey, kemudian Sultan Muhammad Shah ni ketika di Pahang, dia kahwin dengan cucu Raja Kelantan. Dia dapat 3 orang putera lelaki, Raja Ahmad, Raja Jamal, Raja Mahmud. So, inilah peristiwa penting yang berlaku dalam episod ditolak bumi Melaka yang menimpa Raja Muhammad. Okey, sekarang salah seorang rumus. Yes. Bukan Raja Jamal, Raja Jamil. Ya. Cikgu lupa nih, Raja Jamil. Thank you. Betul nih, Raja Jamil. Okey, salah seorang rumus. Rumus. Perlu cikgu panggil kan nama? Sonia. Sonia ada kan? Ya, cikgu. Sihat sudah Sonia? Belum berapa lagi. Okey, boleh rumus Sonia? Okey, rumus Sonia. So Raja Muhammad ni dia pergi bunuh anak bendahara paduka raja, nama dia Tun Besar. Terus si Tun Besar ni dia tidak sengaja kasih jatuh bola sepak raga dia pergi desta Raja Muhammad, sebab itulah dia bunuh. So pengikut bendahara paduka raja ni mula-mula dia orang marah. Terus dia orang diorang mau menderhaka, tapi si bendahara paduka raja bilang jangan, sebab sudah menjadi adat orang Melayu untuk tidak menderhaka. So instead of that, diorang cuma tidak mau berajakan si Raja Muhammad. So si Raja Muhammad ni dia kena kasih raja di Pahang oleh Sri Bijadiraja. Lepas tu gelaran dia Sultan Muhammad Shah. So dia kahwin dengan Raja Kelantan. Bukan dengan, sorry, Sonia, dia bukan kahwin dengan Raja Kelantan, dengan cucu Raja Kelantan. Oh, okey. Okey, teruskan. Terus dia dapat 3 anak, Raja Ahmad, Raja Jamil, sama Raja Mahmud. Okey, betul. Tahniah Sonia. Dan di hujung cerita, Melaka ini dipanggil sebagai Malakat. Malakat, okey, yang bermaksud perhimpunan dagang. Okey, di sini cikgu lupa tulis di dalam episod ini, cuba kamu lihat muka surat 154. Okey, pada zaman itu 3 buah negeri besar yang sama besar, okey, ialah Melaka, Pasai dan Haru. Okey, Melaka, Pasai, Haru. Ada 3 buah negeri yang sama besar dia. Cuma satu yang berlaku di sini ialah orang Pasai, kuasa Pasai lah. Kalau mereka menerima surat salam saja,
saying hi kah, gitu kan, surat salam daripada mana-mana negeri, Pasai tidak akan baca surat itu sebagai salam. Dia akan baca surat itu sebagai surat sembah. Perkataan salam itu akan dibacakannya sembah. Jadi ini kamu ingat, sebab nanti pada bab seterusnya kamu akan jumpa bagaimana berlaku satu tragedi apabila Pasai membacakan perkataan salam itu sebagai sembah. Salam daripada Melaka kepada Pasai dibacakan sembah. Berlaku peristiwa berdarah di situ. So ini kamu buat catatan lah, 3 kuasa besar pada waktu itu ialah Melaka, Pasai dan Haru. Cuma Pasai dia tidak boleh baca salam itu sebagai salam, tapi dia akan baca sebagai sembah. Okey, boleh faham? Boleh faham ya? Cikgu teruskan ya. Cikgu, Yes. yang Sri Bijadi Raja tuh apa pangkat dia? Sri Bijadi Raja ni dia kan salah seorang pembesar di Melaka selepas daripada bendahara, penghulu bendahari Temenggung, di situ. Dia kedudukan dia di situ. Dia orang besar. Ya, okey. Okey, Cikgu. Okey, thank you. So sekarang kita masuk ke episod yang seterusnya iaitu juara catur. Okey. Cerita ni sangat pendek, dia hanya ada 2 watak. Watak yang pertama Tun Bahara dan yang kedua Tun Pikrama. Okey, Tun Bahara ni dia orang Pasai yang sangat pandai bermain catur, sehingga kan ketika dia bermain catur ni, dia tidak berfikir, dia tidak perlu rancang dia punya strategi. Okey, dia jalan saja buah catur dia. Dan ketika dia main catur ni, dia pandang kiri, dia pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan. Artinya dia tidak peduli. Buah orang lawan dia tu kan macam mana orang lawan kasih gerak, dia terus saja nanti boleh gerakkan. Dan dia juga berpantun, bersyair, bergurindam, bersaloka masa bercatur ini. So dia sangat pandai bermain catur sehingga tidak orang yang boleh kalahkan dia. Dan dialah sebenarnya yang digelar juara catur. Hanya ada seorang yang boleh sekali-sekala kalahkan dia, iaitu Tun Pikrama, anak bendahara Paduka Raja. Mungkin ini adik kepada Tun besar yang kena bunuh tadilah. Mungkinlah kita tidak tahu macam mana diorang punya ranking lah. So Tun Pikrama ni, dia boleh lawan Tun Bahara. Tapi dia tidak boleh cuai. Kalau dia cuai saja atau dia lalai, dia akan kalah. Bila dia kalah, dia akan dipanggil atau digelar sayur keladi oleh Tun Bahara. Okay, so simple. So permainan catur permainan tradisional di sini ialah catur. Ini cikgu rasa tidak masalah ya. Episod ni. Cikgu continue lah. Very simple kan? Cikgu dikira macam budaya kan nih permainan tradisional? Ya, betul Mary. Ini adalah budaya. Terima kasih. Okey, cikgu. Ya. Tidak salah nah untuk yang ini sebab dia sangat senang kan? Okay. Mary, cikgu continue Mary. Okey. Okay. Next ialah disuruh merompak ke ujung tanah. Mungkin ini adalah tajuk terakhir kah? Oh tidak, ada satu lagi kitab Durrul Mazlum kah? Ya. Okey, disuruh merompak ke ujung tanah. Ini peristiwa ni kamu akan kaji. Ini Semerluki yang paling penting Semerluki. So sebelum Semerluki kita tengok dulu siapa itu Semerluki ni. So Semerluki ni sebenarnya merupakan anak kepada Karaeng, bukan Kareng Ini cikgu salah ni. Karaeng begini. Karaeng Majiko. Karaeng Majiko ni ialah raja di mana? Raja di Makassar. Di Makassar nama dia Meluluki. Okey, muka surat 154. Raja di Meluluki ada sini. Meluluki Makassar. Okey, so kita tambah dulu di sini. Raja di Meluluki Makassar. Okey, nama raja dia ialah Raja Karaeng Majiko. So Karaeng Majiko ni dia kahwin dengan 7 orang perempuan adik-beradik. 7 orang adik-beradik Biasalah zaman dulu-dulu dongengnya anak raja tu ada 7 orang. Kebiasaannya 7 beradik dan biasanya memang yang paling bongsu lah yang paling cantik, bukan yang paling tua yang paling bongsu. So Raja Karaeng Majiko ni, Raja Makassar ni dia kahwin dengan 7 beradik dan isteri bongsu dia paling cantik.
dengan istri sulung dia, Keraing Majiko ni, dengan istri sulung dia dapat anak nama Semerluki. Semerluki ni, pada satu hari dia nampak dia punya mama bongsu, mama muda dia, mama tiri dia, yang bongsu ni, paling cantik, mama dia punya adik, dia jatuh cinta. Dia jatuh cinta dengan mama bongsu dia. Lalu ayah dia bilang, si Keraing Majikoh bilang, masakan kau mau dengan kau punya mama bongsu, kau pergilah ke ujung tanah. Di sana kau boleh cari perempuan yang jauh lebih cantik daripada kau punya mama bongsu. Jadi Semerluki ini kemudiannya pergilah menuju ke ujung tanah. Untuk cari apa? Cari apa? Perempuan. Yes, cari istri. Siapa cakap tu? Sonia cari perempuan. Siapa cakap cari istri? Intan? Nya. Oh, Nya. Okay. So, dia mencari istri. Betul juga lah cari perempuan. Dia ingin mencari perempuan cantik untuk dijadikan istri secantik ibu bongsu dia. Jadi, dalam perjalanan dia menuju ke ujung tanah, dia telah merosakkan beberapa buah negeri di bawah angin seperti Jawa dan Siam. Okay, kamu dah nampak tu di muka surat 155 E195 perenggan ke-3 E195. Dia telah merosakkan Jawa dan Siam, dan ketika dia merosakkan Jawa dan Siam ini, dia telah mengalahkan kedua-dua negeri itu. Banyaklah Teluk Rantau Siam dikalahkan. Maksudnya ada beberapa kawasan yang telah dikalahkannya. Tetapi Jawa dan Siam ini tidak berani melawan Semerluki. Okey, selepas dia rosakkan Jawa dan Siam, dia pergi ke ujung tanah. Dia pun sampailah ke laut ujung tanah. Tengok tu di muka surat yang sama, perenggan yang ke-4. Maka lalulah ia ke laut ujung tanah, dirosakkannya segala teluk rantau jajahan Melaka. Dia kasih rosak kawasan jajahan Melaka. Maka dipersembahkan seorang kepada Sultan Mansur Shah bahawa segala jajahan Melaka itu telah dibinasakan oleh Raja Mengkasar yang bernama Semerluki. Okey, so Sultan Mansur Shah diberitahu bahawa Semerluki telah merosakkan kawasan jajahan Melaka di ujung tanah. Jadi Laksmana pun, Sultan Mansur Shah pun suruh Hang Tuah, Laksmana Hang Tuah untuk memairi Semerluki. Memairi artinya dia kawal Semerluki itu, dia bertahan, halang Semerluki itu daripada terus merosakkan tanah jajahan Melaka. Okey. Untuk orang yang buat susun lapis masyarakat Laksamana, Abigail adakah? Okey, di sini. Ya, Cikgu. Okey, ngam kamu ada. Abigail, lihat di sini peranan Hang Tuah sebagai seorang Laksmana. Sebab kalau kamu mengkaji tentang susun lapis masyarakat, kamu akan melihat apa dia punya jawatan dan apa peranan dia. Betul? Betul? Ya. Okey, sekarang jawatan Laksamana, Hang Tuah. Dia disuruh mengawal Semerluki. So, apa dia punya peranan di sini? Dia disuruh mempertahankan ujung tanah tu daripada dirosakkan oleh Semerluki. Apa peranan dia di sana? Siapa tahu? Abigail maybe jawab. Apa peranan dia? Siapa tahu? Cepat. Saing hebat Nina, banyak nih markah. Fedelina hilang sudah. Fedelina, mana sudah kamu? Tidak ada orang boleh jawab kau soalan cikgu. Cikgu tanya apa peranan Hang Tuah, Cikgu? Apa peranan Laksamana dalam hal dia mengawal Semerluki? Apa peranan dia? Dia mengawal Melaka daripada ancaman musuh. Okey, betul. Tahniah Mary. Peranan dia di sini adalah mengawal perairan Melaka daripada ancaman musuh. Contohnya, dia mengawal Semerluki daripada terus-menerus merosakkan kawasan jajahan Melaka.
Ataupun kamu boleh juga cakap di sana dia menjaga negeri daripada ancaman musuh sama ada di darat ataupun di laut. So ini ketika ni dia di laut, dia kawal Semerluki itu daripada merosakkan kawasan jajahan Melaka sebab dia sudah masuk ke laut ujung tanah. Okey, kemudian sebelum tik Mary. Thank you Mary. Kemudian Semerluki kalah, dia berundur ke Pasai. Okey, Pasai sebuah kuasa besar tadi kan kita bilang pada bab sebelumnya, Pasai Haru Melaka, 3 kuasa besar. So Semerluki setelah dihalau ataupun dikalahkan oleh Hang Tuah, diusir keluar daripada ujung tanah, Semerluki berundur ke Pasai. Dia pun pergi Pasai. Ketika di Pasai, Raja Pasai telah suruh Raja Kenayan untuk usir Semerluki dari Pasai. So walaupun nama dia Raja Kenayan, dia bukan raja di Pasai ya. Raja Kenayan ini dipertanggungjawabkan untuk mengusir Semerluki dari Pasai. So pendek cerita, Raja Kenayan berjaya usir Semerluki dari Pasai. Semerluki kemudiannya berundur sebab kalah di sini dan dia pun baliklah ke negeri asal dia, ke Mengkasar. Dia tidak jumpa lah perempuan cantik yang dia mau jadikan isteri. Dia tidak jumpa. Okey, so itu peristiwa penting di episod disuruh merompak ke ujung tanah. Okey, sekarang seorang tolong kasih rumus sebelum kita masuk subbab terakhir kita. Okey, rumus. Cikgu, yang merompak sini yang si raja yang si Semerluki karena suruh pergi merompak oleh ayah dia tuh merompak sini menculik perempuan ke Cikgu? Merompak tu artinya di sana dia ialah macam menyerang dan membuat huru-hara, kemudian dia boleh ambil apa yang dia mau. Macam tu. Oh, Ya. oke Cikgu. Okey, siapa mau rumus? Mary, kamu boleh juga rumus? Hello, rumus? Kita pergi yang lain. Okey, yang lain tolonglah. So kita punya masa sampai 11.10 kalau Cikgu tidak silapkan. Ya, Okey. Cikgu. Tidak payah rumus ni, terus masuk kitab Durrul Mazlum. Okeylah. Oke, Cikgu. Okey. Okay, so ini 4 orang ulama ataupun guru agama yang kamu akan jumpa di dalam episod kitab Durrul Mazlum. Kamu akan jumpa Maulana Abu Ishaq, Maulana Abu Bakar, Makdum Patakan, Kadi Yusuf dan sebenarnya ada Makdum Muah. Okey, Makdum Muah. Okey, so apa yang berlaku dalam episod ini ialah Maulana Abu Ishaq, Maulana Abu Ishaq pada muka surat 156, guru agama yang mempunyai ilmu tasawuf. Dia mempunyai ilmu tasawuf, lalu mengarang sebuah kitab yang dalam 2 bahasa, iaitu bahasa zat dan bahasa sifat. Okey, dia mula-mula buat itu kitab dalam 2 bahasa sahaja, iaitu bahasa zat dan bahasa sifat. Dan dia namakan kitab itu Kitab Durrul Mazlum. Okey, faham Maulana Abu Ishaq? Okey. Yang kamu kena ingat dia mengarang kitab Durrul Mazlum sebenarnya dalam 3 bahasa. Nanti dia tambah bahasa hafal. Dia mengarang kitab Durrul Mazlum dalam 3 bahasa, iaitu bahasa zat, bahasa sifat dan bahasa hafal. Okey, setelah dia mengarang kitab Durrul Mazlum ini, dia menyuruh murid dia, iaitu Maulana Abu Bakar, untuk membawa kitab itu ke Melaka dan mengajarkan ilmu kitab ini di situ. Okey, ajar ilmu kitab Durrul Mazlum ni di Melaka. So di sinilah sebenarnya Maulana Abu Bakar bagi cadangan kepada Maulana Abu Ishaq supaya tambah lagi 1 bahasa pada kitab Durrul Mazlum, iaitu bahasa hafal. Jadi akhirnya 3 bahasa dalam kitab Durrul Mazlum, bahasa zat, bahasa sifat dan bahasa hafal. Okey, kemudian ketika di Melaka, Maulana Abu Bakar sampai ke Melaka dan Sultan Mansur Shah permuliakan kitab Durrul Mazlum. Dia suruh kitab itu diarak ke Balairung. Kemudian dia sendiri belajar ilmu kitab daripada Maulana Abu Bakar. Okey, Sultan Mansur Shah ni dikatakan oleh Maulana Abu Bakar sebagai seorang yang terang hati dia. Sebab
mudah menerima ilmu yang diajarkan. Okey, mudah menerima ilmu yang diajarkan, iaitu ilmu agama lah, ilmu kitab Durrul Mazlum. So, selepas itu, semua orang besar Melaka belajar ilmu kitab Durrul Mazlum ini daripada Maulana Abu Bakar. So, ini kamu ingat, Sultan Mansur Shah belajar kitab Durrul Mazlum daripada Maulana Abu Bakar. Okey, kemudian sifat Sultan Mansur Shah yang mementingkan ilmu agama ini juga dapat kita lihat selain dia muliakan kitab diarak ke Balairung, dia belajar ilmu kitab. Kemudian apa lagi yang dia buat ialah dia menyuruh kitab Durrul Mazlum ini ditafsirkan ataupun diberi erti kepada makdum di Pasai, iaitu makdum Patakan. Dia suruh kitab Durrul Mazlum ini hantar ke Pasai untuk diberi maksud. Itu lagi satu bukti menunjukkan Sultan Mansur Shah seorang yang mementingkan ilmu agama. Okey, kemudian tadi semua orang besar berguru daripada Maulana Abu Bakar, belajar ilmu kitab daripada Maulana Abu Bakar kecuali Kadi Yusuf. Kadi Yusuf dia tidak mau belajar. Lalu pada satu hari ketika dia lalu di depan rumah Maulana Abu Bakar, MAB ni, dia nampak Maulana Abu Bakar yang pada waktu itu sedang berdiri di depan pintu, dikelilingi oleh cahaya. Dikelilingi oleh cahaya seperti sumbu dian. Sumbu dian artinya macam cahaya lilin dan api. Okey, ini kamu dapat lihat di muka surat 158 perenggan kedua. Kadi Yusuf hendak pergi sembahyang Jumaat, dia limpas di pintu Maulana Abu Bakar. Maulana Abu Bakar berdiri di pintu. Kadi Yusuf nampak Maulana Abu Bakar dikelilingi cahaya seperti sumbu dian, dikelilingi api. Okey, bila melihat ini, Maulana Kadi Yusuf segera berlari menyembah Maulana Abu Bakar. Okey, dia menyembah Maulana Abu Bakar, kemudian apa dia buat? Dia pecat diri dia daripada kadi, okey, lalu menggelar dirinya Maulana Yusuf. Dia jadikan diri dia, dia letakkan jawatan dia sebagai kadi dan dia jadikan diri dia sebagai seorang Maulana. Anak dia yang bernama Munawar yang menjawat kadi, ganti dia lah, so Kadi Munawar. Jadi di sini berlaku mobiliti sosial pada watak Kadi Yusuf, iaitu daripada golongan bangsawan kepada golongan rakyat. Okey, daripada seorang kadi menjadi rakyat, iaitu guru agama. Okey. Kemudian kita ada watak Seri Bijawangsa. Seri Bijawangsa ini telah diutus oleh Sultan Mansur Shah ke Pasai untuk menanyakan masalah agama. Okey, masalah agama yang ditanyakan oleh Sultan Mansur Shah ialah adakah isi syurga kekal di syurga dan isi neraka kekal di neraka? Ini adalah soalan dia. So, kemudian Seri Bijawangsa bawa soalan ini ke Pasai. So, Raja Pasai menyuruh Makdum Mua untuk jawab soalan yang ditanyakan itu. Dan jawapannya ialah memang isi syurga kekal di syurga, isi neraka kekal di neraka. Okey, pada waktu Makdum Mua jawab begini, ditanyakan lagi lah. Okey, muka surat 159. Okey, 159. Kamu nampak di situ. Okey, ada di sana 159. Tun Hasan ini ialah anak murid Makdum Mua. Anak murid Makdum Mua. Jadi bila Makdum Mua bilang isi syurga kekal di syurga, isi neraka kekal di neraka, Tun Hasan ni memalingkan muka. Dia tidak berkenan dengan jawapan yang diberikan oleh Makdum Mua kepada Seri Bijawangsa. Jadi akhirnya pada waktu malam, Makdum Mua ini pun didatangi oleh Sultan Pasai. Muka surat 160. Sini ya, perenggan kedua. Perenggan kedua, Sultan Pasai pergi rumah Makdum Mua, tanya, betulkah kamu rasa jawapan yang kamu beri tadi itu masa di depan saya? Jadi Makdum Mua pun jawab di sana, dia bilang, benarlah itu sahajalah yang ada, dia bilang. Itu sajalah jawapan dia. Lalu Raja Pasai bilang, saya ragu-ragu nih sebab kalau itulah jawapan dia, semestinya Melaka akan lebih tahu tentang jawapannya. Kenapa dia tanya dengan kita? Entah-entah ada sebab itu, dia bilang. Jadi akhirnya Raja Pasai suruh Makdum Mua untuk memberikan
penegasan jawapan lain kepada jawapan yang asalnya dia bagi ini. Isi syurga kekal di syurga, isi neraka kekal di neraka. Tapi Makdum Mua bilang, macam mana saya mau bagi tahu tuh? Tadi saya sudah cakap di depan dia di istana. Malu pula saya kalau saya mau kasih betul balik apa yang saya sudah cakap. Lepas tu Raja Pasai bilang, senang saja. Kau panggil dia, jumpa kau di tempat yang sunyi dan kau kasih tahu dia, kau kasih betul kau punya jawapan sebab tadi di depan halayak ramai itulah jawapan kau. Tapi yang sebenar-benarnya jawapan dia ialah apa yang kamu akan nyatakan di tempat sunyi itu, dia bilang. Jadi akhirnya Makdum Mua panggil Sri Bijawangsa ke tempat sunyi dan memberikan pernyataan sebenar tentang masalah agama yang ditanyakan ketika di surau. Cuma dia tidak nyatakan sini ya apa pernyataan dia. Dia tidak nyatakan. Jadi apa yang kamu kena tahu di sana, Makdum Mua panggil Sri Bijawangsa berjumpa dengannya untuk menyatakan, membetulkan atau menambah semula pernyataan tentang masalah agama yang dikemukakan oleh Raja Melaka itu tadi. So apabila Sri Bijawangsa mendengar pernyataan yang dikemukakan oleh Makdum Mua ini, berkenanlah di hati, artinya betullah apa yang telah dikemukakan oleh Makdum Mua dan mereka pun Melaka pun menganugerahkan anugerah yaitu yang berupa, lihat muka surat 160, emas urai 7 tahil dan perempuan 2 orang. Perempuan 2 orang, emas urai 7 tahil. So, emas urai 7 tahil dan 2 orang perempuan diserahkan kepada Makdum Mua. Habis cerita. Saya rasa habis sudah. Ya, sekian. Terima kasih untuk bab 7 kita berakhir setakat itu. Ada apa-apa soalan? Ada soalan? Cigo, kadi itu maksudnya bangsawan kah, Cigo? Ya, kalau kadi itu dia bangsawan sebab dia yang akan menikahkan bukan hanya golongan raja. Kalau mau kawin dia yang kasih nikah. Kamu ingatkah kadi yang menikahkan di bab 1? Raja apa? 1. Raja Iskandar Shah berkahwin dengan Raja Putri Mahtabul Bahri. Masih ingat? Dinikahkan oleh seorang kadi. Right? Jawab soalan. Jawab soalan. Dia dianggap golongan bangsawan. Kalau dia sudah jadi guru agama, dia turun kepada rakyat. Oke? Oke. Kenapa kamu diam nih? Tidak soalan? Hello, tidak soalan? Ya, sebab kamu udah kelas sudah lepas nih. Ada sebarang soalan? Cigo, sama satu lagi. Ya. Cigo. Ya. Saya dengar. Kesetiaan kepada raja. Setia kepada raja. Maksud dia tidak membelot. Ini saya tanya saja jika betul atau tidak. Oke, dia tidak membelot. Arti kamu apa nih? Macam dia tidak mengkhianati raja. Dia macam dia tidak, kan sebelum ini orang mau membunuh dia atas tun besar juga, tapi dia bilang jangan. Jadi juga nilai kesetiaan boleh kata juga atau tidak boleh? Itu Anda nasionalisme kan? Tajuk kita kalau untuk itu adalah nasionalisme. Subtopik kita Anda pembangunan negara ialah nasionalisme. Salah satu ialah kesetiaan kepada raja. Rosen, kamu punya tajuk aturan negeri. Ya. So, kalau soalan kamu tuh seolah-olah kamu ingin mencari bukti pernyataan kesetiaan kepada raja kan? Ya, Cigo. So bila kamu ingin mencari bukti kesetiaan pada raja ialah dia tidak menderhaka. Begitulah. Ini terbukti pada Tun Perak. Tapi itu boleh lah kan, Cigo? Untuk nasionalisme, kesetiaan pada raja. Boleh. Oke, thank you. Soalan lain? Ada soalan lain? Cigo, saya tidak ada beberapa tangkap yang cerita yang di hujung-hujung sudah. Oke, apa yang kamu ingin tahu? Yang mana?
Okay. Yang saya paham si Tun Hasan dia macam tidak berkenan, macam tidak berapa setuju begitu. Saya rasa dengan apa yang si apa yang si Makdum Mua cakap, yang si Makdum Mua jawab tentang pernyataan ataupun pertanyaan si Sultan Sultan. Jadi lepas si Tun Hasan tidak berkenan, lepas tu Watak Tun itu Hasan, sejakan. watak Tun Hasan dia setakat begitu sahaja. Dia sebagai murid, jadi dia paling muka sajalah. Dia tidak bersuara dan dia tidak juga mengemukakan pandangan lah. Cuma apa yang berlaku, Raja Pasai dia sendiri pun rasa ragu-ragu dengan jawapan Makdum Mua. Okay, yang isi syurga kekal di syurga, isi neraka kekal di neraka. Sebab bagi Raja Pasai, takkanlah jawapan ini Melaka tidak tahu. Kan Melaka tu antara kuasa yang dapat Islam duluan kan di tanah Melayu kan. Jadi of course lah Melaka akan tahu jawapan pada soalan ini. Tapi kenapa Melaka hantar ni soalan pergi Pasai? So Sultan Raja Pasai tanya Makdum Mua. Dia bilang kau punya jawapan yang tadi itu di istana. Memang itu saja kah jawapan dia? Dia bilang. Coba tengok muka surat 160. Apa cikgu kamu lepas nih, sekarang nih? Jangan kamu lupa. Christina? Cikgu Liang. Dia tidak marah kalau kamu lambat masuk nih. Tapi kamu tidak GM bahkan? Kami tidak GM juga. Okey, jom kita tengok dulu lah sekejap. Muka surat 160. A202. Apabila petang, Sultan Pasai pergi rumah Makdum Mua. Pun dia tanya, bagaimana kata-kata kamu pada utusan tadi? Utusan tadi artinya Sri Bija Wangsa. Kalau seperti kamu cakap tu, orang Melaka pun tahu tu jawapan dia, sedia tahu. Kenapa pula diorang bawa itu masalah tanya sama kita pergi sini? Entah-entah ada jawapan lain itu yang dia mau, dia bilang. Kamu boleh nampak tu sana? Kalau ada lain daripada ini juga dikehendakinya. Boleh faham di sana? Boleh faham? Boleh, Cikgu. Okey. So, kita teruskan. Jadi, Makdum Mua pun jawab, tiada lagi. Pada saya itu saja jawapan dia. Kalau pada tuanku, macam mana? Dia bilang. Lepas tu, Raja Pasai jawab, kalau demikian, kalau begitu, begitulah. Dia bilang lah, tu Raja kan. Jadi, Makdum Mua pun jawab, benarlah kata tuanku. Tapi macam mana lagi, apa lagi yang saya boleh buat? Sebab apa yang saya sudah cakap tu sudah saya terlanjur cakap. Kalau saya mau kasih betul, saya malu. Dia bilang, ada kan situ? Kerana ada di situ. Malu saya membaiki dia, dia bilang. Lepas tu Raja Pasai jawab, mudah saja, senang saja, dia bilang. Nanti apabila saya sudah balik pergi istana, apabila hamba sudah kembali, bila saya balik istana, kau panggil itu Sri Bija Wangsa. Lepas tu kau cakap sama dia, tadi Sri Bija Wangsa, tadi masa kamu tanya saya di hadapan halayak, iaitu di istana, saya jawab kau, begitu kan? Dia bilang, artinya saya jawab sama kau, isi syurga kekal di syurga, isi neraka kekal di neraka. Dia bilang, sekarang ni kita hanya 2 orang di tempat yang sunyi. Saya mau kasih tahu lah apa jawapan sebenarnya. Inilah dia bilang. Okey, itu saja dia cakap. Tapi dia tidak kasih tahu apa isi jawapan dia. Apa isi jawapan dia tidak kasih tahu. Sebab selepas dialog itu, maka Makdum Mua pun menyuruh memanggil Tun Bija. Tun Bija datang, dia bagi makan. Sudah makan, Sri Bija Wangsa dibawa pergi tempat sunyi. Makdum Mua pun cakaplah sama Tun Bija Wangsa. Tun Bija Wangsa, tadi kan kau ada tanya sama saya masa di hadapan halayak. Okey, dan saya sudah jawab, dia bilang. Sekarang ni saya mau kasih tahu kepada kamu, dia bilang, yang sebenarnya ini jawapan dia bilang. Maka Tun Bija Wangsa pun terlalu sukacita. Nah, kalau kita tengok dalam teks tu, kita tidak tahu apa jawapan yang diberi oleh Makdum Mua kepada Sri Bija Wangsa, Tun Bija Wangsa. Betul atau tidak?
Betul kan tidak? Iya. So oleh sebab kita tidak dinyatakan di sini, jadi kita tidak payah mau fikir apa jawaban dia, tak payah. So kita hanya akan melihat ada pembetulan daripada Makdum Muah kepada jawapan asalnya ketika berada di istana. Okey, itu sahaja. Dan jawapan itu kalau kita tengok, Tun Bijawangsa terlalu sukacita mendengar kata Makdum Muah. Emas urai 7 tahil dan perempuan yang 2 orang itu diberikannya kepada Makdum Muah. Okey, maka kata ditabalkannya dibawa turun ke perahu. Okay, kita tengok apa itu kata 160. Okey, itu sahajalah. So kita tidak tahu apa isi dia. Kemudian Raja Pasai dengar bunyi gendang segala. Dia tanya apa bunyi gendang. Maka dibagi tahu itu adalah kata yang ditanyakan oleh Makdum Muah itu telah ditabalkannya. Artinya jawapan yang diberikan oleh Makdum Muah kepada Sri Bijawangsa itu tadi telah diterima pakai oleh Sri Bijawangsa sebagai jawapan yang diinginkannya, lalu dipukullah gendang begitu. Jadi Raja Pasai pun happy lah. Begitu ceritanya. Boleh faham sudah Mary? Paham, Cikgu. Okey. Cikgu tahu tu kemuskilan kamu. Apa soalan kamu tu sebenarnya? Apa jawapan Makdum Muah kepada Sri Bijawangsa kan? Iya. Tapi itulah di dalam buku ni pun dia tidak nyatakan apa. Cuma dia memang ada membuat sedikit pembetulan kepada jawapan asal dia yang ini. Okey? Okey, Cikgu. Okey. Ada lagi soalan lain? Thank you Mary. Ada soalan lain? Kalau tiada, cikgu akan tutup cikgu punya slot ini di sini. Tiada? Sandra, kehadiran GM tolong inform cikgu. Okey, so tiada soalan? Tiada soalan. Okey, sementara tu cikgu kira dulu siapa yang menang hari ini. Saingan sengit di antara Silif dan Mary. Ini juara lawan juara nih. Mana sudah Mary? Mary, juara lawan juara nih. Mana Rosen? Sandra, banyak betul nih. Rosen. Rosen, kamu belum cukup lagi. Usaha lagi ya. Rosen dan Sandra nih saingan juga nih dengan Vanessa. Oke, kita kira dulu Silif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mary. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mary, kalah satu Mary dengan Silif. Okey, Silif kamu menang untuk hari ini lagi. Okey. So, nanti cikgu akan tunjuk hadiah. So, hari ini cikgu mau cabut lucky draw. Ending kita lucky draw. Tu tadi bukti Silif, Mary. Kita tengok. Mbak, pasang dulu kamera. Dia mau ketumpang juga. Apa? Pasang dulu kamera kamu sekarang. Dia mau ketumpang. Pasang kamera cepat supaya cikgu nampak siapa punya nama, cikgu sebut, cikgu terus ambil. Natasha, adakah Natasha? Tasha, tereng, kira sampai 3 ya. Tasha, kenapa kau tidak pasang kamera? Pasang muka, tengok sini, baru sah. Kan Mary? Pasang muka kalau tidak kamera, kalau tidak cikgu nak bagi kau hadiah. Cepat. Apa lagi? Cepat Tasya, ndak payahlah kau fikir lagi tengok cermin, lawak saja tu. Mana sudah dia ni? Satu lagi lah lucky draw hari ni. Murah hati cikgu hari ni. Ada. Vanessa, kenapa kau dah beli menang nih Vanessa? Harap-harap nih nama kau. Ini tadi Natasha. Natasha kalau lama kan cukup cancel nih kau punya hadiah. Natasha, sorry kecil. Tada. Ini orang memang tiada. Saya tahu dia pikir kerja. Bugi kak, Bugi. Tasha Bugi dia bilang Angel. Ini pun tiada nih, tamperang nih. Caleg. Tidak, mana Tasha? Lama betul dia tuh Pergi bermakeup kah? Vanessa, nya akhirnya nama kau astaganya. Vanessa, lucky draw. Tapi Vanessa, lucky draw dia tidak menang itu pensel warna lucky draw hadiah dia kecil ya. Okay, Vanessa.
Tasya, mana kamu? Cukup sudah nih. Hai, Cigo. Cepat pasang. Vanessa, Cigo bagi kamu sebatang ini. Pilih warna apa? Pilih warna apa? Tidak mau kah? Sombong juga. Cepat Cigo. Saya melihat di kalender. Nah, cepat pilih warna apa? Nah. Warna pink lah Cigo. Nih, pink ini. Ya. Alright, itu Vanessa. Alright, itu untuk Vanessa. Mana sudah Natasha? Bugi nih. Bugi. Bugi lah. Ini untuk sleeve. Oke, correction tab. Oke, tahniah sleeve. Tahniah Nya. Teruskan berjuang, Rosen, dan yang lain-lain. Semoga kamu akan terus berpeluang untuk menang. Nampak kan nih comel? Nampak nih? Apakah comelnya dia? Tasya Cigo. Mana dia? Dia tidak buka kamera, malas ya. Nya, nampak nih Nya. Natasha tidak on camera. Bah, kita berakhir di sini sahaja. Tasya, mana kamu? Masih wujudkah? Ya, Cigo. Jadi coba buka kamera Cigo. Cepat! Mbak, mari kita bergambar. Kak kamera. Terima kasih atas penglibatan kamu. Cikgu happy sangat kamu dapat join dengan begitu penuh semangat. Dan Cikgu akan bagi tahu tugasan kamu di dalam grup ya. Dalam grup. Oke, semoga kamu semua faham apa yang Cikgu sampaikan untuk kuliah hari ini. Dan kita jumpa besok untuk bab 8 ya. Baca bab 8 harinya. Sebelum Cikgu lupa. Tidak apalah. Alah, Merilina, cute juga. Cute-nya. Mbak, mari kita bergambar dulu lah. Mary, kamu pun ambil lah. Cikgu ambil dulu, nanti kamu ambil lah. Cikgu ambil dulu. 1, 2, 3. Oke, so sekarang Mary ambil. Oke, 1, 2, 3. Oke. Thank you semua. So besok tuh sebelum Cikgu undur diri, SMK Kajang High School mau buat GM dengan kita. 30 menit untuk kita punya kolaborasi. Mary, ini istimewa untuk kamu. Dia sangat berminat untuk bergabung, Cikgu tuh punya cadangan untuk mempelajari bagaimana kamu mengalunkan syair. Permintaan khas nih Mary. Jadi dia bilang kalau boleh jadi mentor. Boleh Mary? Akan diusahakan Cigo. Oke. Kita akan usahakan. So maybe besok kita punya 30 menit pukul 10.30 sampai pukul 11 kita masuk GM dulu dengan diorang lah. Boleh? Mbak Cigo, kita buka semua kamera nanti. Iya. Oke, alright. So, mungkin besok tuh kan Mary, apa akan jadi, Cikgu akan cakap sekejap. Lepas tu Cikgu akan, sebab dia mahu itu pengucapan puisi tradisional kan. Saya rasa dia memang sangat tertarik dengan syair kamu tuh. Oke, pengucapan syair kamu yang 8 irama tuh masih ingat. Dia sangat suka yang itu. So, mungkin Cikgu akan jemput kamu lah untuk cakap. Oke? Apa-apapun nanti Cikgu akan update di grup lah. Oh ya, oke? Oke, Cikgu. Oke, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Sila cek-cek grup WhatsApp apa yang kamu perlu buat ya. Cikgu belum sempat kasih bagi lagi. Itu sahaja. Kepada yang belum hantar tugasan bab 7 hari ini, yang sinopsis itu sila hantar. Ya. Oke, itu saja. Bye-bye semua. Take care. Bye-bye. Thank you. Thanks juga. Yeah. Bye Cigo. Bye.